Megar berarak di indah berbalam di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Bismillah. Pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ulurkan buat kesemua. Yang dihormati, pensyarah kursus penulisan akademi Dr. Hajah Suryani binti Makno dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi dalam sesi perbincangan pada hari ini, yang mana dalam perbincangan pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 iaitu analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam artikel. Tak kenal maka tak cinta, maka elok pada hari ini saya memperkenalkan ahli seperjuangan saya dalam menyiapkan tugasan 3 pada hari ini. Saya Muhammad Zakar Fahmi, ditemani oleh Muhammad Sarafi dan Umay Danish. Baiklah, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih jauh, elok kita pada hari ini meneliti apakah itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan apabila terdapatnya urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu sesuatu teks yang bermakna dan mudah difahami. Yang kedua, wujudnya tautan atau kohesi, iaitu keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur yang lain yang terdapat dalam penanda wacana. Terdapat 4 keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan gramatikal. Yang kedua, leksikal. Yang ketiga, keutuhan semantik dan seterusnya, keutuhan fonologi. Apakah itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik merupakan jalinan makna di antara satu ayat dengan satu ayat lain ataupun di antara perenggan dengan perenggan yang lain. Manakala keutuhan leksikal bermaksud hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Manakala keutuhan gramatikal bermaksud wacana yang berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan pilihan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada unsur gramatik. Yang kedua adalah keutuhan fonologi, ianya merangkumi aspek nada, hentian serta intonasi suara yang dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada jurnal yang kami telah kaji, iaitu jurnal bahasa, iaitu artikel yang telah dikaji penggunaan bahasa dalam sisi kaunseling dari sudut lakuan bahasa yang telah ditulis oleh Wain Rabiah, Mir Osman, Hamidah Abdul Wahab dan Siti Marina Kamil. Sepanjang analisis dilakukan, terdapat 6 aspek keutuhan wacana yang jumpa. Yang pertama, kohesi, koheren, leksikal, gramatikal, fonologi dan semantik. Jadi, ayo kita analisis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar bin Rusdi akan meneruskan pembentangan kami dengan keutuhan semantik. Keutuhan semantik yang pertama adalah sebab dan akibat. Kita lihat sebab adalah pada ayat pertama, iaitu berdasarkan dapatan ini, pengkaji merumuskan bahawa jenis LB yang wujud menunjukkan juraaudit menggunakan pemahamannya sendiri dalam membuat kerja-kerja pengauditan. Ini merupakan sebab dan akibatnya adalah kekurangan maklumat tentang piawaian atau kod etika yang dijumpai pada muka 57, baris 15 hingga 18. Seterusnya sebab dan tujuan. Sebab dia, manakala menurut Burke dan Stafford, kaunselor melambangkan satu perhubungan yang profesional antara satu kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. Perhubungan ini kadang-kadang melibatkan lebih daripada 2 individu. Ia merupakan sebab dan tujuannya adalah untuk membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka. Pada muka surat 56, baris 19. Seterusnya, contoh yang kedua adalah khidmat kaunseling di universiti amat diperlukan dan peranan kaunselor pelatih membimbing rakan supaya merupakan sebabnya dan tujuannya adalah kiranya secara langsung dapat mengurangkan permasalahan pelajar berkenaan. Seterusnya sebab dan hasil. Contoh yang pertama, sebab dia adalah dalam kalangan Van Persie, Locke dan Harness 2001, kedua langsung tidak digunakan. Itu adalah sebab dia. Hasil dia, analisis kajian yang mendapati keduanya wujud, namun penggunaannya tidak begitu menonjol.
kerana penggunaannya tengok hanya 11% sahaja konselor pelatih yang menggunakan perjanjian, antara 28 menggunakan LB pengakuan yang menunjukkan pengakuannya pada tahap yang rendah terhasilnya. Pada muka surat 70, baris 24 hingga 29. Seterusnya, contoh yang kedua, penstrukturan yang ringkas dan mudah dapat membantu klien memahami sesuatu yang akan dilaksanakan dan yang diharapkan daripadanya. Sebab dia adalah penstrukturan yang ringkas dan mudah ada sebab dan hasilnya dapat membantu klien. Surat 65, baris ke-27. Yang seterusnya, hubungan memperkuatkan isi. Hubungan memperkuatkan isi adalah satu deretan ayat yang berhubung kait dengan sesuatu nama bagi memperkuatkan apa yang isi yang disampaikan oleh penulis. Kita boleh lihat dalam analisis yang dijalankan terdapat 5 LB yang dikemukakan oleh Buck dan Harnish 1999 tidak digunakan dalam sesi konseling yang dijalankan, iaitu LB laporan, penyebab, pembetulan dan perbantahan dan perdebatan. Ayat yang kedua yang seterusnya digunakan bagi memperkuatkan ayat yang pertama, iaitu oleh sebab sesi konseling matlamat, iaitu hikmat yang menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan masalah dalam hidup dan bagaimana klien yang terdedah pada permasalahannya. Surat 70 hingga 71, surat 70, baris 33 hingga 37, surat 71, baris 1 hingga 3. Baiklah, kita akan beralih kepada keutuhan leksikal. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim merupakan perkataan yang sama maksud yang terdapat dalam petikan. Contoh yang pertama, kita lihat maksud dan makna adalah dua perkataan yang berbeza tapi membawa makna yang sama. Dijumpai pada surat 64, baris 75 hingga 30. Contoh yang kedua, makna balas sama erti dengan menjawab, menyahut dan menyambut. Kata-kata ini adalah perkataan yang berbeza tapi membawa makna yang sama. Surat 67, baris ke-13. Yang seterusnya adalah hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Kita dapat lihat ayat ini, tanggapan masyarakat terhadap khidmat kaunseling sebagai hikmat nasihat juga perlu diubah kerana kaunseling bukan bererti nasihat walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Ayat yang seterusnya terangkum dalam makna kata yang lain kepada ayat yang pertama, iaitu seorang kaunselor atau kaunselor pelatih tidak memberi jawapan secara langsung tapi kepada persoalan klien, kerana perkara yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk klien. Kita beralih kepada yang seterusnya, pengulangan kata yang sama, iaitu terdapat pengulangan kata yang sama dalam petikan. Contoh yang pertama, kita dapat lihat ada terdapat pengulangan perkataan LB, iaitu sekatan kepada lakuan bahasa. Kita dapat lihat pada petikan ini terdapat beberapa perkataan LB yang diulang-ulang dalam petikan yang dijumpai pada muka surat 69, baris 3 hingga 11. Seterusnya, perkataan pengkategorian diulang-ulang dalam petikan ini. Muka surat 64, baris 20 hingga 23. Kita teruskan kepada kolokasi. Kolokasi itu merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Pada petikan ini kita lihat perkataan yang dikaitkan satu sama lain adalah khidmat kaunseling, khidmat nasihat. Khidmat kaunselor ia merupakan satu perkataan yang dikaitkan antara satu sama lain menghubungkan ayat-ayat berikut. Ini disebabkan pada surat 69, baris 17 hingga 21. Sebenarnya unsur bergambut. Unsur bergambut merupakan unsur-unsur isi yang berkaitan dan berlanjutan antara satu sama lain. Ayat ini pada petikan perenggan tersebut dia berkait antara satu lain yang bermula pada awal hingga akhir. Dijumpai pada muka surat 64, baris 1 hingga 7. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung kepada keutuhan gramatikal. Yang pertama, kata hubung yang berfungsi sebagai penghuraian. Yang mana dalam ayat ini
kata hubung yang berfungsi sebagai huraian adalah selain itu. Perkara ini dapat dilihat dalam muka surat 54 baris ke-6 iaitu selain itu, kajian ini juga melihat adakah benar tanggapan masyarakat terhadap khidmat kaunseling sebagai khidmat nasihat. Yang seterusnya adalah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea, yang mana perkara ini dapat dilihat sebagai dan yang bertindak sebagai pengembangan idea. Yang perkara ini dapat dilihat pada muka surat 72 baris keempat apabila penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Seterusnya kita pergi kepada kohesi. Apa yang dimaksudkan dengan kohesi? Kohesi merupakan salah satu kemahiran yang diperlukan apabila menulis sesuatu tulisan akademik. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Konsep kohesi merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Perkembangan idea secara logik. Dalam penulisan yang kohesif, terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada tahap ayat, tahap perenggan, tahap keseluruhan teks. Ciri-ciri penulisan kohesif. Terdapat 5 ciri-ciri penulisan kohesif. Yang pertama, berbagai-bagai sudut ayat. Yang kedua, perenggan dibina dengan baik. Yang ketiga, menggunakan tanda baca yang betul. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Yang kelima, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain. Penggunaan kata hubung yang tepat. Contohnya, counseling ialah proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran dan menghasilkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkah laku masa depan. Berusaha seperti dipetik dalam Shazad dan Stone 1924. Dalam ayat ini, penggunaan kata hubung yang tepat iaitu penggunaan kata hubung dan atau. Hal ini dapat dilihat pada muka surat 56, perenggan yang kedua. Contoh menggunakan tanda baca yang betul. Kita dapat lihat pada muka surat 61, contohnya pada lakuan makluman. Contohnya memberi nasihat, memaklumkan, mengumumkan, memberitahu, menidahkan, serta dan sebagainya. Dalam ini penggunaan koma yang betul iaitu untuk menerangkan banyak idea dalam satu masa. Contoh perenggan dibina dengan baik. Dalam perenggan ini perenggan ini saling berkait rapat antara satu sama lain dan berkesinambungan antaranya. Pada perenggan pertama, perenggan ini menceritakan tentang LB, dan seterusnya pada perenggan kedua ini dia menceritakan tentang berdasarkan analisis terhadap LB pengumuman tersebut. Ini dapat dilihat pada muka surat 65, perenggan pertama dan perenggan kedua. Seterusnya kita bagi kepada koheren. Apa yang dimasukkan dengan koheren? Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Asma Haji Omar 1980, pula koheren adalah keteraturan
fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa. Dia mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian dan bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan kata lain, koheren dalam wacana sama ada penulisan atau koheren menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Contohnya, koheren yang kita dapat lihat pada muka 60 baris pertama hingga ke-8. Contohnya, data kajian ini diperoleh daripada 30 orang responden, iaitu kaunselor pelatih yang terdiri daripada pelajar prasiswazah program kaunseling di UNIMAS. Kaunselor-kaunselor pelatih ini mengendalikan sesi kaunseling yang dijalankan selama 45 minit sehingga 1 jam setiap sesi. Klien responden terdiri daripada 30 orang pelajar UNIMAS dan sesi ini dirakam serta ditranskripsikan secara verbatim untuk pengkaji melihat fenomena LB yang lazim digunakan dan lebih dominan antara keempat-empat LB, iaitu pengumuman, arahan, perjanjian dan pengakuan. Analisis sumber rujukan yang terdapat dalam artikel. Apa yang dimaksudkan dengan sumber rujukan? Sumber rujukan ialah penulisan yang baik mempamerkan isi kandungan yang jelas dengan turutan perkembangan isi yang teratur. Walau bagaimanapun, untuk menyampaikan isu dan memberi inspirasi kepada membaca, fakta yang jelas diperlukan. Dalam penulisan ilmiah, terdapat pelbagai sumber tersedia untuk dipetik daripada teks penyelidikan. Sumber ini boleh wujud dalam pelbagai keadaan yang diterbitkan belum diterbitkan bercetak atau atasnya. Contoh sumber rujukan yang digunakan adalah buku, jurnal dan laman web. Seterusnya, sistem sumber rujukan yang kita gunakan adalah gaya penulisan American Psychological Association, APA. Contoh sumber rujukan buku yang terdiri daripada nama, tahun terbit, nama buku dan tempat diterbitkan dan penerbit. Laman sesawang iaitu nama penulis, tahun, tajuk serta tarikh dilayari serta laman web. Seterusnya jurnal. Nama penulis jurnal, tajuk artikel, tajuk jurnal, edisi keberapa dan siri keberapa, mungsat keberapa dan tahun keberapa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.